Kenapa Hadi checkmate? Semalam ke 2 hari lepas Hadi cakap bahawa jangan risau, tak lama lagi akan jatuh kerajaan ini. 2-3 orang lah. Ramai jugalah mesej saya, bukan 2-3 orang. Is, betul ke kerajaan ni akan tumbang, Is? Betul ke macam ni, Is? Hadi kata macam tu, Is. Nah, kenapa tak tanya Hadi nak tumbang macam mana? Namun begitu, keluar pula kenyataan daripada Saifuddin Nasution selaku Menteri KDN. UMNO dikecuali di batal pendaftaran. Saifuddin gesa penjelas keputusan. Okey. Kumpulan anti rasuah bimbang terhadap tindakan menteri menggunakan budi bicaranya untuk mengecualikan UMNO daripada dibatalkan pendaftaran di bawah pertubuhan ROS. Okey. Maksudnya dekat sini, UMNO dikecualikan di batal pendaftaran, Saifuddin digesa penjelas keputusan. Dengan erti kata lain, Saifuddin Nasution telah membuat pengumuman UMNO dikecualikan daripada dibatalkan pendaftaran. Apa maksudnya? Maksudnya kat sini, checkmate kepada Hadi Awang. UMNO tidak dibatalkan. Dan itulah sebenarnya poin saya nak bawa malam ini. Kesilapan besar Hamzah Zainuddin sewaktu beliau menjadi Menteri KDN dahulu. Dan kenapa tiba-tiba Menteri KDN boleh membatalkan surat tersebut? Itu bidang kuasa menteri di bawah Akta Pertubuhan 1966, tuan-tuan. Section 5. Section 5 Akta Pertubuhan memberi kuasa yang amat luas kepada power of ministers to declare a society unlawful. Memberi kuasa yang amat luas kepada menteri bagi mengemukakan sama ada pertubuhan itu sah atau tidak sah. Ini tidak adil. Adil tak adil, itu kuasa menteri. Jadi sekarang ini, adakah sah usul tersebut? Sah. Adakah boleh Presiden dan timbalan Presiden tidak bertandingkan? Boleh. Dan ini bukan kali pertama UMNO buat benda ni. Kan kita, siapa yang ikut UMNO lama? Saya ni walaupun bukan orang UMNO, saya ikut UMNO lama. Beberapa kali pernah tidak dipertandingkan jawatan Presiden. Betul tak? Ini bukan benda yang pelik. Saya pun tak faham. Tapi saya faham sebenarnya. Dan membawa saya kepada poin saya. Itulah sebenarnya kesilapan terbesar Hamzah Zainuddin sewaktu dia menjadi Menteri KDN. Apa kesilapan terbesar dia? Kesilapan terbesar dia adalah membenarkan UMNO untuk kekal. Okey, saya bagi background sedikit. Saya bagi background. Share yang ni. UMNO sepatutnya mengadakan perhimpunan pemilihan parti paling lewat, kalau tak silap saya, pada bulan Jun tahun lepas, 2022. Kalau tak silap saya. Pada Jun, Julai macam tu, tahun lepas. Saya dah nyatakan 2 tahun. Tahun 2021, kalau tak silap. 2021 lah, 2021 saya dah cakap tentang perkara ini. Saya kata Perhimpunan Agung UMNO akan ada. Perhimpunan Agung UMNO akan ada. Perhimpunan UMNO akan berlangsung. Tapi pada waktu dan ketika itu, Zahid tahu kalau dia bertanding, dia akan kalah. Kenapa dia kalah? Semua lawan dia yang nak merebut jawatan Presiden pada ketika itu memegang jawatan tertinggi. Sama ada menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya. So mereka ada dana. Mereka ada kedudukan. Mereka ada pengaruh. Kalau lawan, confirm kalah. Dan itu merupakan basis kepada kenapa PN tak nak bagi dekat Zahid. Sebab diorang memang nak gantikan dengan golongan yang saya sebut itu geng Hishamuddin. Geng Hishamuddin. Alright. So akhirnya tak berlaku pemilihan parti, diorang minta tunda. So tunda dapat pada Disember 2022. Sepatutnya tarikh terakhir pemilihan parti adalah Disember 2022. Itu kesilapan pertama. Sepatutnya Hamzah Zainuddin tak benarkan tarikh tersebut. Sepatutnya Hamzah kena batalkan UMNO. Tapi isu dia, kalau dibatalkan UMNO, kerajaan akan tumbang. So dia dalam dilema pada waktu itu. Kalau dibatalkan UMNO, kerajaan akan tumbang. Confirm akan tumbang. So dia masih dalam keadaan itu. Okay. So akhirnya apa yang Hamzah buat, yang ini kesilapan kedua terbesar. Dia keluar satu surat mengatakan dibenarkan UMNO mengadakan pemilihan parti 6 bulan selepas PRU.
Tempoh dah habis. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap 3 tahun pemilihan parti perlu diadakan. Mana-mana parti. Kalau mereka nak extend, dia boleh extend 18 bulan sahaja. Lepas 18 bulan, maksimum itu kena buat pemilihan parti. UMNO dah lepas 18 bulan. Hamzah Zainuddin bagi satu surat, kata, yes, boleh lepas PRU, 6 bulan lepas PRU. Dia bagi blank check dengan UMNO. Kenapa? Dua sebab. Sebab pertama, pada waktu itu, dia ingat bahawa mereka akan menang PRU. Sebab kalau dia nak batalkan UMNO, susah. Kan? Dia akan menang PRU dengan cara macam mana? Dengan cara majoriti yang besar dan UMNO akan tumpang dia. So dia orang fikir dalam perancangan dia akan menang. Malah PN sendiri mengatakan dia orang confident dia menang lebih kurang 115 ke 120. 115 tak besar, tetapi UMNO akan menang lebih kurang 10 ke 15 dan UMNO akan menyertai mereka membentuk kerajaan. That's how confident they were. And pada waktu itu mereka akan masuk lawan Zahid akan tumbang, orang yang pro bersatu akan memegang UMNO, the rest is happily ever after. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi dia confident. Yang kedua, dia confident bila dia menang nanti, itu buat poin kisah kedua, bahawa mereka geng-geng Hishamuddin yang sewaktu dengannya akan masuk ke dalam UMNO memegang jawatan dan tampuk tertinggi. Itu yang dia confident. They were so confident about that. And that is why kenapa Hamzah Zainuddin benarkan tundaan tersebut. Again, Section 5 memberi kuasa yang amat luas kepada menteri KDN untuk nak buat apa saja. Even dah luar daripada perlembagaan UMNO pun dia boleh bagi. Okay? Kita kena faham situasi sekarang ini. Now, bila tak berlaku, ini kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Perancangan mereka tak berjaya nak. Sebenarnya kalau Hamzah bijak sikit hari itu, dia haramkan je lah UMNO. Kalau dia bijak sikit hari itu, dia haramkan UMNO. Lepas tu geng-geng UMNO lain tu buka UMNO baru. Dan dia hanya benarkan UMNO yang dibuka oleh UMNO baru tu yang diterima. Yang lain semua tak boleh. Dan ini bukan tak pernah berlaku. UMNO pernah diharamkan daripada tahun 1980-an, 88 kata silap saya. Dan Mahathir buat UMNO baru. UMNO sekarang ini bukan UMNO 1946. UMNO sekarang ini adalah UMNO baru. UMNO sekarang ini adalah UMNO baru. Dan Hamzah tahu permainan dia ingat dia boleh menang tu yang pertama. Hamzah sayang UMNO. Bukan Hamzah sayang UMNO. Hamzah tak sayang UMNO. Tapi Hamzah perlukan UMNO, geng-geng yang mana akan pro kepada bersatu. Sebab dia tahu dia boleh menang. Mengikut perangkaan PN, mereka boleh menang PRU. Tetapi majoriti tak cukup besar. So mereka masih perlukan beberapa UMNO yang mereka confident boleh menang. Dan kalau pada waktu itu Hamzah batalkan UMNO, boleh sebenarnya. Kerana dah lepas 18 bulan. Boleh. UMNO tak berjaya melakukan, dia tak keluarkan surat itu, UMNO terbatal, sepatutnya Perdana Menteri lah pada itu, Ismail Sabri. Tapi kita akan jadi negara di mana Perdana Menteri tak ada parti. Menarik ke? So dia boleh buat UMNO baru. Tak ada isu. Boleh. UMNO baru lagi. UMNO baru dah ada dah nama tu. UMNO baru tu nama UMNO sekarang. So dia boleh buat UMNO baru lagi ke whatever lah nama. Itu kesilapan besar Hamzah. Dan dengan kesilapan itu, it cost them, menyebabkan dia orang dah terciduk dah. Lepas ini tuan-tuan, kalau UMNO main betul dengan pembuangan geng-geng yang anti Zahid ni, UMNO ada kemungkinan boleh bangkit balik. Menentang bersatu lah. Kalau nak menentang Pakatan Harapan, itu cerita lain. Tapi untuk menentang bersatu, UMNO ada peluang. Kalau dia pandai ambil peluang dia. Tapi melihat kepada Zahid sekarang ni, saya nampak dia pandai ambil peluang. Okay, katakanlah Zahid dia dapati bersalah nanti kita kena ingat timbalan dia adalah Tok Mat. So, bila Presiden letak jawatan or whatever reason, timbalan akan naik. Itu jelas. So, still, kedudukan kerajaan ini masih kekal. So, sebab itu saya tanya, bila ada orang tanya, kerajaan akan tumbang sebab Hadi cakap macam tu. Korang tengok tak interview Hadi tu, tuan-tuan?
Saya tak tahulah. Bila saya tengok interview tu kan, tuan-tuan tengok, mata dia macam tu, saya rasa macam, dia ni high ke apa?